Selamat tengah hari sahabat, apa khabar? Semoga anda semua sehat-sehat saja ya. Tengah hari ini dah hujan ya di kawasan kami. Tapi memang terasa lah bahang matahari ya. Sangat panas. Jadi bagi sahabat di luar sana, minum banyak air ya. Sebab heat wave tengah melanda Bandar Kuching sekarang. Sebenarnya seluruh negara Malaysia ya. So jom ikut saya ke dapur ya. Kita dah boleh mula memasak. So ni dah saya bersihkan semuanya ni ya. Especially ni. Ni kenalah direndam ya. Lepas tu kita basuh 2 kali, 3 kali pun boleh. Sebab kadang-kadang ni ada ada pasir ya. Dan ni ramuannya. Bawang merah, bawang putih dan udang, bukan udang kering lah, udang ni ya. Ni. Ni pun kena juga dibasuh ya, direndam dulu dan dibasuh. Sebab kadang-kadang ada berdasing ya dalam ni. Tak gitu bersih mereka buat tengok tu. Dia macam daun kan dalam tu. Ni pun sama juga. Jadi kita kena berhati-hati ya, basuh, rendam 2-3 kali barulah kita tumbuk dengan ramuan kita. Dan untuk ayam ni nanti mudah saja. Ni serai, bawang merah, bawang putih, halia. Nanti saya juga akan masukkan ni daun ketumbar Jawa ni. Dah saya carik-carikkan. Dan ada juga daun kunyit ya, sebab saya tak guna tak guna kunyit hidup, jadi saya guna daunnya saja. Saya ada tanam kunyit dekat luar tu, tapi sebab hari ni begitu panas ya, jadi saya malaslah nak keluar sana untuk mencabutnya. Oh, saya juga masukkan cili ya, cili yang saya tanam sendiri. Ni tengok ni. Sekarang harga cili mahal ya. Ni kalau ada kita tanam sendiri, memang sangat-sangat membantu ekonomi kita ya. Ni boleh saya makan dalam beberapa hari ni sebab saya tak tahan pedas. Jadi paling banyak saya masuk adalah 3 biji ya. Okay, so dah disediakan bahan-bahan untuk kita memasak dan sudah dibersihkan ya. So jomlah kita memasak ya. Kita bagi kuali ni panas dulu. Masukkan dulu. Ayam ni kita kena bagi dia punya darah kering dulu ya. Saya tak guna minyak pun. Dan untuk mempercepatkan proses ni, saya tutup. Saya tengok macam minyaknya dah keluar ya. Tengok tu. Keluar dah, minyaknya, darahnya dah kering ya. Ni dah tua-tua ni. Kena jaga kesihatan ya. Masukkan bahan tumbuk tadi. Dan masukkan air. Kita juga boleh masukkan lada hitam ya, yang kita tumbuk ke dalam ni. Lada putih pun baru. Abaikan bunyi anjing tu ya, tu anjing jiran saya. Okey, kita tutup bagi dia mendidih dan lembut ya. Pagi ni sambil kita tunggu masakan saya masak ya, saya nak ulas satu konten yang dibuat oleh seorang subscriber baru saya yang berkata generasi baru kini sudah tidak lagi mahu anak yang banyak, yang ramai ya, berbanding dengan generasi ibu ayah kita dulu, ataupun atuk dan nenek kita, di mana mereka menjadi petani ya.
Jadi mereka memerlukan lebih banyak tenaga di kebun-kebun atau di kebun-kebun atau di rumah padi mereka ya. Lagi jadi lebih ramai anak, lebih banyaklah pekerja mereka yang percuma ya, ataupun kalau mereka bekerja di kebun orang lain, gaji yang mereka dapat boleh tampung ekonomi keluarga. Jadi lebih ramai, lebih bagus. Sebagai contoh, atuk saya dulu sebelah ayah saya mempunyai 8 orang anak, 4 lelaki dan 4 perempuan ya. Dan memanglah anti saya ni, saya memang menjadi pekerja di kebun nenek saya ya. Lepas tu turn bapak saya pula, kami cuma 4 adik-beradik ya. Dan pada zaman tersebut sebab ayah saya bekerja, jadi dia tak lagi memerlukan kami ni ya sebagai pembantu dia seperti atuk saya dulu untuk bekerja di kebun. Jadi dia ada gaji tetap, dan sebabkan gaji dia masih rendah pada masa tu, jadi pada pengiraan dia mempunyai 4 orang anak sudah mencukupi. Dan lepas tu pada giliran saya dan adik-beradik saya, kami ni baby bloomers. Macam adik-adik saya yang lelaki tu, semua mereka mempunyai 2 orang anak seorang. Dan saya cuma seorang anak saja ya. Dan apakah sebabnya kami dah tidak mempunyai anak yang ramai? Sebab di zaman kami ni semua kami bekerja ya. Dan untuk adik-beradik saya, isteri-isteri mereka juga bekerja. Jadi adalah masalah untuk mengasuh anak-anak ni dan menjaga anak-anak ni waktu mereka di rumah ya. Jadi kebanyakan kerja mengasuh tu jatuh kepada ibu saya lah, dan juga ibu mertua adik-beradik saya. Jadi dan pada zaman kami ni, kami sudah mula menyedari ya, harga barang dah semula tinggi. Untuk 1 tin susu saja berapa dah tu pada zaman saya ni, 40-50 ringgit ya 1 tin. Dan dalam 1 bulan bayi tu memerlukan berapa tin susu, dalam sebulan tu dah berapa dah. Dan pada macam saya mula bekerja dalam awal tahun 80-an ya. Pada masa tu harga barang dah mula meningkat ya, dah mahal. Jadi memanglah untuk ekonomi keluarga, jadi kita memang tidak mahu ada anak banyak. Dan saya juga sebab saya bekerja ya, dan disebabkan oleh stres kerja dan semua tu, saya memang tak ada banyak masa ya untuk bersama dengan anak. Jadi saya membuat keputusan lah, tak nak satu orang anak pun dah cukup. Nasib baiklah dia ni menjadi manusia sekarang. Saya selalu memberitahu dia ya, kamu ada kebebasan ya, tapi dengan kebebasan tu ada satu tanggungjawab yang berat ya. Tanggungjawab kamu ialah untuk menjaga diri kamu, dan kamu kalau ada apa-apa yang berlaku ya, kamu adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perkara tersebut. Dan inilah yang dia pegang sehingga ke hari ini ya. Jadi sekarang dia bekerja di Kuala Lumpur, saya memang tak risau sebab saya tahu dia pandai menjaga diri dia. Jadi anak ni janganlah dikongkong sangat ya, tapi bagi mereka, ajar mereka, kita kena bimbing mereka juga. Talk lah. Jadi saya banyak menghabiskan masa untuk membimbing beliau. Dan saya sangat bersyukur sekarang dia menjadi seorang manusia yang bertanggungjawab ya, dan taat kepada Tuhannya. Dan satu lagi perkara yang saya tengok ya, sebab saya sendiri bekerja di sebuah college, saya memang terdedah kepada yuran pendidikan tinggi ya. Bukan murah dalam tahun 80-an sampai 90-an ya, yuran pengajian naik mendadak. Kalau ke universiti tempatan memanglah tidak begitu berat ya, tapi kita masih juga kena memberi pocket money kepada mereka.
Dan kos sara hidup macam di Kuala Lumpur atau di Johor atau di mana-mana di Semenanjung memang tinggi ya. Dan kalau mereka mendapat peluang untuk belajar di Sarawak, mereka boleh tinggal di rumah dan memandulah untuk ke kampus. Tapi kalau kita ke kolej kerajaan ya, macam apa tu, Unimas ke UiTM ke mana-mana, kita tak boleh pilih kursus yang kita nak ceburi. Inilah yang saya realize ya, yang saya tengok. Jadi anak saya ni, saya bagi dia belajar accounting. Dia memang tak mahu, dia berkeras tak mahu. Saya kata dengan accounting dia nanti kamu boleh pergi ke banyak bidang. Semua bidang dalam dunia ni, dalam semua bidang pekerjaan, mereka memerlukan seorang perakaunan, seorang accountant ya. Jadi dengan dia masih rebel juga, masih memberontak, tapi dia ikut juga cakap saya sebab saya yang membayar yuran dia ya. Dan dia belajar di kolej swasta. Jadi sekarang kalau kita beranak ramai ya, kita bukan saja setakat memberi makanan yang bergizi kepada mereka. Mereka tak boleh makan nasi saja, kena ada sayur, kena ada daging, kena ada ayam, kena ada ikan ya. Sebab masa mereka masih muda, mereka memerlukan gizi-gizi ini untuk membesar ya. Dan setengah-tengah gizi itu nantilah yang membentukkan sel-sel otak mereka untuk menjadikan mereka cerdik ya. Jadi satu lagi, kita memang adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa ya, untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau anak ramai, kiralah sekarang yuran ke universiti pun sekarang bukannya murah. Ke universiti tempatan ya, tak murah ya. Kalau ke swasta, kena sediakan lagi lebih banyak duit. Kalau mereka ke luar negara, sebagai misalan ke UK, sekarang pada masa dulu cuma dalam 4,000 pounds macam tu, sekarang tak ada lagi 4,000 pound ya, dalam 6 ke 7,000 pound satu tahun. Dan 6-7,000 pound tu kita darab dengan 6.2 ke sekarang. Kiralah sendiri ya, itu untuk satu tahun saja. Itu tak termasuk sara hidup dia, makan dia, dan juga hostel yang dia perlu, tempat tinggal dia. Ni pula giliran anak saya pun tak tahulah bila dia akan kahwin ya. Sebab dia dah kata dah, kepentingan saya sekarang ialah career saya. Saya nak achieve something lah dalam career saya dulu sebelum saya settle down. Anak-anak millennial ni, mereka ada the goal ya, ada goal dalam hidup mereka. Mereka ada plan ya, ada tangga-tangga yang mereka nak naik ya. Dan mereka nak dapat gaji sebanyak ni dulu sebelum mereka settle down. Sebab mereka tahu untuk mempunyai anak nanti, untuk membeli rumah, untuk menyara anak, memang memerlukan kos yang sangat tinggi. Okay? So fikir-fikirkanlah ya. Sekarang saya nak tengok apa yang saya masak kat luar tu. So ni dah masak ya. Saya masukkan dalam periuk. So nanti senang untuk saya simpan ya. Dah lembut dah ni. Sebab lama juga saya masak ya. Ni tumisannya dah mula garing ya. Cabai ya. Masukkan air sikit.
So ni dia. So inilah lauk saya untuk hari ini ya. Ni ada apa tadi? Ayam pencen masak sup. Dan ni yang sabi yang ditumis ya dengan udang. Apa nama udang tu ya? Tak tahulah, tak ingat ya. Tapi kamu tahulah apa yang saya dah tunjuk tadi ya. Dan ni nasi ni saya kukus saja macam ni. Ni kurang daripada satu cawan ya, satu kong. Ni dah cukup untuk saya makan satu hari. So setakat ni sajalah perkongsian ringkas saya untuk hari ini ya. Dan ingat selalu ya, jadilah kawan kepada anak-anak anda semua. Dan jika mereka dah percaya pada kamu ya, apa saja masalah yang mereka hadapi di dalam setiap peringkat hidup mereka, mereka akan selalu berhubung dengan anda di mana saja mereka berada ya. So sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Saya ucapkan semoga anda semua sentiasa sihat ya dan dilancarkan rezeki anda. Bye bye.